Rasulullah SAW telah mentarbiah, mendidik para sahabat dengan didikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang digambarkan oleh Syed Qutb dalam buku beliau Ma'alim fit Tariq, bahwa sahabat ini merupakan jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unggul, yang menjadikan Al-Quran berjalan dalam kehidupan mereka seharian. Mereka yang tunduk patuh pada syariat Allah dan Rasulnya. Namun demikian, di saat umat Islam taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, di kala mana umat Islam tunduk pada syariat Islam, di kala itu Rasulullah SAW menggambarkan akan tiba satu ketika nanti suasana yang berbeza. Rasulullah SAW sebutkan 1400 tahun yang lalu dalam hadis yang daripada Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahawa 15 perkara yang akan menjadi musibah kepada umat Islam, terutamanya umat di akhir zaman. Saya hanya sebutkan satu perkara pada 15 perkara ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Apabila perbuatan fahisyah ini adalah perbuatan terkutuk, perbuatan yang keji, sama ada bentuk perzinahan, seks rambang, seks songsang, termasuklah lesbianism, gay dan sebagainya, termasuklah kelompok LGBT, ya. Segala perbuatan seks songsang, seks rambang, perzinahan, apabila hatta yu'linu biha, apabila dilakukan secara terang-terangan, hatta yu'linu biha, apabila dilakukan secara terang-terangan, illa fasya fihim at-ta'un, maka akan datanglah, akan tersebarlah penyakit ta'un, wal auja'. Auja' ni jamak dalam bentuk penyakit-penyakit, akan mewabak, akan merebak. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa apabila perkara ini dilakukan secara terang-terangan, maka akan mewabaklah, akan merebaklah penyakit-penyakit allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, di mana penyakit-penyakit ini tidak pernah melanda umat sebelum ini. Tuan-tuan dan sekalian, kita perhatikan di seluruh dunia, gerakan untuk meminta hak LGBT dilakukan secara terang-terangan, bahkan dengan perundangan, dengan Akta Hak Asasi Manusia, agar mereka dibenarkan melakukan seks songsang. Demikian juga hubungan rambang di beberapa negara seolah-olah dianggap ialah satu benda yang lumrah, yang boleh diterima. Bahkan pelacuran, ada pelacuran yang halal, yang diizinkan, yang mendapat lesen. Bahkan ia berlaku, diterima oleh masyarakat seolah-olah benda itu benda yang legal. Rasulullah SAW menjelaskan, sekiranya perkara ini berlaku, maka akan datanglah penyakit ta'un dan berbagai-bagai penyakit. Bukankah sekarang ini telah menjadi kenyataan? Berbagai-bagai penyakit yang timbul, yang disebabkan oleh seks rambang, yang disebabkan seks bebas, antaranya HIV, sifilis dan berbagai-bagai penyakit kelamin yang dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan. Dengan angka yang menakutkan, HIV tidak pernah timbul di zaman sebelum zaman di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sebutkan kepada kita 1400 tahun yang lalu, dan ia menjadi kenyataan di abad ini dengan mewabaknya berbagai penyakit yang melibatkan penyakit kelamin yang membimbangkan, cukup membimbangkan kita. Bahkan statistik yang dikeluarkan JAKIM juga adalah statistik yang agak membimbangkan kita, di mana JAKIM menjelaskan bahawa angka HIV yang disebabkan oleh aktiviti LGBT meningkat begitu drastik. Pada tahun 2000, angka mereka yang terlibat dalam LGBT yang mendapat HIV hanya dicatatkan di Malaysia 63 orang sahaja. 63 orang sahaja. Namun pada 2016, angka ini merangkat kepada 1697 orang.
daripada jumlah keseluruhan 3.347. Ini statistik pada tahun 2016, angka yang direkodkan pada tahun 2016. Berarti apa yang dijelaskan oleh JAKIM di sini, mereka yang terlibat dengan seks songsang dan LGBT menyumbangkan lebih daripada 50% secara keseluruhan orang yang terlibat ataupun orang yang terjangkit HIV. Bahkan dijelaskan juga bahawa angka mereka yang terlibat dengan seks songsang ini mencecah 14 kali ganda lebih tinggi yang terkena HIV berbanding mereka yang terlibat dengan dadah. Kalau dulu kita pernah mendeklar, mengiklankan, mengisytiharkan bahawa dadah adalah musuh utama negara sebab membawa maut dan juga menyumbangkan penyakit, berbagai penyakit. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, terbukti bahawa angka yang didedahkan di mana lebih daripada 50% mereka yang terkena HIV di Malaysia pada tahun 2016 adalah mereka yang mengamalkan seks songsang. Bahkan lebih menggerunkan, sebahagian besar di kalangan mereka ini, 40% daripada mereka ini adalah berumur antara 19 hingga 29 tahun. 19 hingga 29 tahun yang terkena HIV kerana seks songsang ini. Kalau dulu kita pernah mengisytiharkan dadah adalah musuh utama negara yang membawa maut dan berbagai penyakit. Sekiranya statistik ini kita dapat fahami, statistik ini kita dapat lihat dengan jelas. Apakah kita berani untuk declare, mengisytiharkan bahawa amalan seks songsang ini adalah musuh utama kita yang telah menyebabkan penyumbang utama kepada penyakit HIV negara kita yang melebihi 50%. Nabi Muhammad telah menjelaskan hadis ini 1400 tahun yang lalu. Sekiranya ia dilakukan secara terang-terangan, akan datanglah penyakit yang tidak pernah dialami oleh umat yang lalu dan sekarang menjadi kenyataan pada kita. Bukankah ini tuan-tuan sekalian adalah tanda mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ambil perhatian agar kita jaga diri kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita dan teman-teman kita serta orang yang bersama kita daripada terjebak dengan cancah ataupun musibah ini. Moga-moga Allah pelihara diri kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.